So, topik kita hari ni, nak cerita bagus ke reel ni banyak bearing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat menonton pada video kita yang pertama. Pertama ni first video ni. Untuk kita tukar-tukar knowledge, kita sharing, kita nak bagi input kepada pemancing supaya pemancing ni boleh jadi lebih baik, akan improve diri dia. Okey, untuk yang belum kenali saya Ahmad Fikri daripada House of Reel, merupakan pomen untuk House of Reel. Separuh masa buat di rumah, bekerja di rumah. Okey, sebelum kita start, saya bagi sedikit disclaimer apa yang saya nak cerita, input yang saya nak cerita, yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan adalah datang daripada diri saya, daripada pemahaman saya, pembelajaran saya. Okey, kita nak cerita pasal bearing banyak ni bagus ke kat reel? Okey, kita nak cerita, kita dah nak masuk lah topik ni. Okey, sebelum kita masuk ni, first rule, bukan first rule lah, dia adalah rule yang paling penting lah kalau kita nak beli satu-satu reel. Ini saya rasa semua kena tahu lah, apa yang tulis dekat kotak bukan 100% betul. Okey, itu je first rule yang korang kena tahu lah. Contoh, berapa banyak bearing, berapa tinggi drag. Yang selalu orang tengok nak beli reel ni drag lah. Dia tengok kotak, ini 23 tu, drag. Gila padu. Bila test, alamak, cair bro. Baik reel, baik brand mahal, brand murah, sama je. Kalau cerita pasal drag ni, sama je. Tapi untuk bearing, brand yang tersohor. Macam kita boleh bagi contoh, Daiwa, Shimano, Penn, Abu. Itu 100% saya tak pernah jumpa lagi lah, kurang daripada apa yang diorang state lah, diorang cakap. Selalunya kalau diorang cakap 5 biji lah, 5 tambah 1, 6 tambah 1, 4 tambah 1, 3 tambah 1. Itu apa yang diorang cakap tu betul lah. Cuma reel yang kita bukan nak downgrade lah siapa-siapa yang beli reel murah, reel China. Tak. Ini bukan nak cerita korang jangan beli, bukan nak kutuk ke apa, tak. Cuma kita kena ambil benda ni lebih berhati-hati. Jangan percaya sangat. Berbalik kepada topik kita, bearing banyak ni bagus ke tak? Okey. Untuk saya explain pasal benda ni, sebenarnya soalan yang lebih penting untuk pemancing tanya adalah, ataupun untuk pemancing tahu, sebenarnya adalah kat mana letak bearing tu, bukan berapa jumlah bearing tu. Okey, dalam bearing ni ada dua jenis. Dalam reel ada dua jenis bearing, dua tempat bearing. Satu adalah yang critical, satu yang tak critical. Yang kita perlu tengok ni yang critical bearing ni, adakah dekat tempat critical bearing ni, bearing tu ada ke tak? Sebagai contoh, kita ambil reel BC. Reel BC, tempat critical dia adalah yang kena ada, yang wajib kena ada adalah spool bearing dan pinion bearing. So, basically kalau kita kira roughly, basic bearing yang dia perlu kena ada adalah 3 tambah 1. Spool 2, pinion 1 dan anti-reverse bearing. Itu sebenarnya. So, soalan untuk bearing banyak ni bagus ke tak tu adalah bukan tak valid bagi saya. Itu perkara kedua. Perkara pertama kita kena tahu adalah kat mana bearing tu diletakkan. Okey. Untuk bearing-bearing yang lain, contoh kalau brand tu dia claim ada 6 biji bearing, 8 biji, 10 biji.
tempat-tempat yang lain, seperti kita ambil contoh lah, orang yang bearing yang selalu orang minta saya tukar, worm gear bearing. Kalau kita tahu real yang low end ni, yang murah-murah ni, dekat worm gear kiri kanan dia ada bushing. Okey. Selalunya orang nak suruh tukar pada bearing. Okey. Kalau tanya saya cakap tak payah tukar. Kenapa kita nak tukar? Benda kena tahu worm gear tu pusing dia slow. Kalau kita tukar pun tak membantu kayuhan kita pun. Itu je. Daripada kita spend duit. Okay, first kalau kita lagi banyak bearing, ini kena ingat lah. Lagi banyak bearing, lagi banyak cost maintenance kita. Itu tak ada siapa boleh nafikan lah. Let's say kita punya reel tergendam. Kalau dah ada 7 biji bearing, 7 biji bearing, tak ke semua nak kena tukar. Tak botak kepala kita. Kalau mampu, okey, terpulang. Itu pandangan saya. Lagi banyak bearing, lagi banyak cost maintenance dia. Dan usually, kalau... tak usually. Tak. Maaf, salah. 2,000 years later. So, kita ambil contoh lah. Contoh yang simple. Yang... Ini pengalaman saya sendiri. Sebelum saya belajar benda-benda macam ni. Kita ambil contoh SLX Shimano, SLX DC 151 dengan SLX DC JDM 71. Yang kiri lah, 70 kanan lah. Okey. Kita tahu yang Japan JDM ni, yang 70 ni, 70-71 ni 10 MGL. Yang 151 yang Malaysia punya ni bukan 10 MGL. Okey, kita tolak bab 10 lah. 10 kita tolak. Okey. Untuk SLX DC Malaysia ni, diorang claim ada 4+1. Tak silap saya. 4+1. Untuk JDM ni, 6+1. Okey. Adakah kita worth it untuk tambah extra duit untuk kita dapatkan 6+1 berbanding 4+1? Sebab tu saya cakap kita kena tahu kat mana kedudukan bearing tu. Untuk JDM tu sebenarnya lebih bearing dia dekat handle je, handle knob. Adakah kita sanggup nak bayar lebih untuk dapatkan handle knob yang ada bearing? Dan satu lagi saya bocorkan rahsia. Dekat knob tu lah selalu bearingnya karat. Nanti kalau dah karat nak kena tukar, tambah duit, nak kena keluar duit lagi. So better ambil yang 151 walaupun dia tak ada MGL. Ini contoh. Kalau kita eliminate MGL tu, kita anggaplah dua-dua spool ni sama. Baik kita ambil yang ni. Kita nak bayar lebih untuk hanya 2 biji dekat bearing dekat knob. Yalah dekat knob. Kalau saya sebelum ni saya tak tahu. Saya ada SLX DC JDM. Sebab tu saya boleh cerita benda ni. Ni pengalaman diri saya sendiri. So saya agak menyesal. Daripada saya beli SLX DC JDM tu, baik saya beli Kurado K. Kurado K lagi banyak bearing. Dekat pinion ada 2 biji. SLX ada 1 biji je. So itulah saya rasa perkongsian ni mendapat manfaat. So saya concludekan apa yang saya cerita. Yang paling penting adalah poin pertama dia, kita jangan percaya bulat-bulat apa yang manufacturer beritahu. Yang dekat kotak, yang tertulis dekat kotak. Yang kedua, kita kena tahu bearing tu dekat mana, bukan berapa biji. Okey, itu saja perkongsian kita pada hari ini. Saya harap dapat membantu rakan-rakan di luar sana untuk membuat keputusan yang lebih bijak, yang tidak merugikan ataupun untuk beli reel baru, tiba-tiba tengah fikir nak beli reel apa. Mungkin benda-benda macam ni kita boleh consider lah. Untuk next video saya tak fikir lagi untuk buat topik apa. Kalau ada suggestion boleh tulis di ruang komen di bawah. Kalau ada apa-apa persoalan
Kalau banyak dan yang menarik tu saya akan buat separate video. Saya akan compile kan, saya akan buat separate video lah. Okey. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.